kita sambung yang seterusnya, soalan nombor 11. Okey, amalan berjimat cermat dalam kalangan remaja dipengaruhi oleh faktor keluarga, masyarakat dan media massa. Sebanyak 80 orang remaja telah disoal selidik. Okey, di sini bila dicakap 80 orang tu, maksudnya di sini adalah kita punya bilangan bagi set semester kita. Okey, 80 orang. Didapati 30 orang remaja dipengaruhi oleh keluarga. Okey, saya wakilkan keluarga. Okey, sebanyak 30 orang. Okey, keluarga. 15 orang remaja dipengaruhi oleh keluarga dan masyarakat. Keluarga dan masyarakat. Okey, keluarga dan masyarakat. Betul? Okey, keluarga dan masyarakat. So, saya letak di sini keluarga dengan masyarakat. So, M lah. Okey, bilangan keluarga dan masyarakat sebanyak 15 orang. 9 orang remaja dipengaruhi oleh masyarakat dan media massa. Okey, masyarakat dan media massa. So, saya letak massa S lah, media massa. Okey, tak boleh letak MM juga. Nanti confuse itu. Okey, 9 orang. 7 orang remaja hanya dipengaruhi oleh keluarga. Maksudnya di sini hanya. Okey. Keluarga kita ada sebanyak 7. Okey, sahaja lah ni, sahaja. Apa beza ni dengan ni? Sekejap lagi saya tunjuk. Ni beza ni dengan ni, apa beza dia? Okay, sekejap lagi saya tunjuk cara dia punya gambar rajah Venn tu. Okey, dan 3 orang remaja dipengaruhi tiga faktor. Okey, so maksudnya K, kesatuan M, persaingan M, persilangan dengan S, kita ada 3 orang. Okey, so diberi nisbah bilangan yang hanya dipengaruhi oleh masyarakat dan hanya dipengaruhi media massa ialah 3:1. Hanya dipengaruhi oleh masyarakat dan hanya dipengaruhi oleh media massa. Okey, ialah 3:1. Okey, yang tu nisbah masyarakat kepada media massa adalah 3:1. Okey, so sebelum kita jawab soalan, saya nak terangkan apa yang diberikan kepada kita ni. Okey, yang pertama kita terlibat ada tiga kita punya set. Okey, set keluarga. 3, 2, 1. Okey, jadi saya nak tunjukkan dahulu apa yang diberikan kepada kita sebenarnya ni. Okey, yang pertama kita ada 3 set. Okey, kita lukislah 3 set kita. Okey, cikgu lukis 3 set. Kita ada set K, keluarga, set masyarakat dan juga set media massa. Okey, bila dia katakan pada kita, kita dapat yang ni dulu. Kerana apa? Sebab ini di tengah-tengah ni. Okey, di tengah-tengah ni 3 kita. Okey, sebab dia kata ketiga-tiga sekali. Keluarga, masyarakat dengan media massa. Okey, seterusnya dekat sana kalau lihat, okey, kita ada diberikan pada kita keluarga sahaja. Nampak tak ni keluarga sahaja ni? Maksudnya keluarga sahaja ini dia berada dekat mana? Dekat sini. 7 ni. Okey. Kerana dia bagi tahu untuk set keluarga ada 30. Okey, untuk set keluarga ada 30. Termasuk 7 ni. 7 ni termasuk dalam 30. Boleh tak? Boleh faham tak? Okey. Seterusnya kalau kita lihat, okey, diberikan juga pada kita keluarga dan masyarakat. Ini saya ambil yang ni ya. Keluarga dan masyarakat. Dekat mana keluarga dan masyarakat? Di sini. Betul tak? 15 ni. Tapi kalau lihat 15 ini termasuk tak dengan 3 ni? Ni nampak tak? 15 dengan 3 ni. Termasuk tak? Jadi maksudnya, okey, ni 15 ni dia kena tolak dengan 3. Faham tak? Ni. Dia tricky ni, Cikgu tunjuk balik Okey, kawasan sini. Kawasan sini 15. Betul tak? Ni ada 15. Dia termasuk ni. Termasuk dengan 3. Ni.
Okey, ni dekat kawasan sini. 15 dengan 3 ni termasuk. Itu sebab 15 ini kita kena tolak dengan 3. Maka dalam sini 15 tolak dengan kita dapat 12 dalam situ. Boleh? Okey. Ini nampak tricky sikit Okey. Tak apa. Okey, seterusnya kita lihat ini pula. Ni. Apa tu? Media massa dengan masyarakat. Maksudnya dekat mana? Di sini. Kawasan sini. Betul tak kawasan sini? 9 ni. Tapi kawasan 9 ni kalau tengok termasuk tak dengan 3 ni? Nampak tak? Termasuk. Itu sebab 9 ni kena tolak dengan 3. Dapat kat dalam kawasan sini berapa? 6. Boleh kelas? Okey. Seterusnya. Apa lagi diberikan pada kita? Okey, 3 dah, 7 dah masuk, 9 kita dah masukkan, 15 dah masukkan. Okey, sekarang kalau lihat sini, ni. Okey. Kita ada 3 dekat sana, kita ada 12 dekat sana. Boleh tak saya tahu jumlah kawasan sini berapa? Daripada set ni. Set siapa tu? Set keluarga. Okey. So 30 untuk keluarga untuk keluarga. Okey. 30 untuk bilangan keluarga. Okey, keluarga dengan siapa tu? Keluarga satuan dengan bersilang dengan media massa. Okey. Jadi 30 saya tolak dengan 7, tolak dengan 12, tolak dengan 3. Boleh? Dapat berapa? 30 tolak 7 tolak 12 tolak 3. Kita akan dapat pos. Okey, di sini kita akan dapat 8. Okey, 8 ni termasuk dengan 3 lah kalau ikut kan di sini 8. Kalau kawasan sini dengan ini, so maksudnya 8 tambah 3 11 lah. Okey, boleh faham? Sebab saya dah tolak dekat sini, maksudnya tak perlulah sini nak tolak lagi dengan 3. Okey, boleh kelas? Okey, so situ dah 8. Cuba kira 7 tambah 8 tambah 3 tambah 12. Boleh? Dapat 30. Okey, so keluarga settle. Okey, kita teruskan lagi. Okey, jumlah semua ada 80. Betul? Jumlah semua 80. Maka kalau 80 tolak dengan 30, kita ada 50. Betul kelas? Okey. So, saya nak tahu dekat sini kawasan di masyarakat dengan kita punya ni. Okey, apa kaitan ni? Okey, kita tahu bahawa tadi jumlah yang kita ada dalam kita punya keluarga. Okey, 7, 8, 3, 12. Okey. Dalam media massa, dalam media massa. Media massa kita ada berapa sini sekarang? S kita. Bilangan bagi S kita saja. Kita ada 8 tambah 3 tambah dengan 6. Betul? Jadi kita ada dekat sini 8 tambah 3 tambah 6. Kita ada dekat sini 17. Betul? Okey. 17. Media massa. Pos. 3, 2, 1. Okey. Yang seterusnya kita nak mencari perkaitan di antara 80 dengan yang diberikan pada kita untuk set keluarga tersebut. Okey, apa yang diberikan pada kita dekat sini? Okey, jadi cikgu buat dekat sini 80 tolak dengan semuanya sekali saya tambah 7 tambah 8 tambah 3 tambah yang itu bukan 15 12. Boleh? Okey, tambah dengan 6. Okey, 7 tambah 8 tambah 3 tambah 12 tambah 6. Okey, jadi yang ini saya dapat berapa?
Okey, kalau kita tengok di sini, 7 tambah 8 tambah 3 tambah 12 tambah 6, kita dapat 36. Jadi 80 tolak dengan 36, kita dapat berapa? 80 tolak dengan 36, kita dapat 44. Okey. 44 yang cikgu dapat ini adalah bagi di luar sini. Faham tak? Sebab kita tak tahu. Inilah gunanya ni. Perkaitan ni. Jadi perkaitan dia 3 ditambah dengan 1. Kan ini tadi disebut nisbah, betul? Okey, jadi saya buat bahagian. Sama dengan 44. Jadi 4 bahagian sama dengan 44. Kalau 1 bahagian sama dengan 11. Okey, mana kita nak tahu 1 bahagian, mana 1 ni? Ini dah diberikan. Dia bagi tahu masyarakat adalah 3. Maksudnya di sini 11 darab dengan 3, automatik di sini saya akan dapat 33. Manakala untuk media massa, dia memang 1 bahagian. So 1 darab dengan 11, saya dapat di sini 11. Terus saya dapat yang itu. Okey, sekarang belum jawab soalan lagi. Saya tadi daripada penerangan tu, saya tunjukkan macam mana kita dapat gambar Raja Van. Okey, so soalan ni, hitung bilangan yang dipengaruhi oleh hanya kedua-dua faktor keluarga dan media massa. Okey, faktor keluarga dan media massa. Mari kita tengok dekat gambar Raja Van kita. Faktor keluarga dan media massa. So, di sini kita dapat berapa? Dekat mana? Nampak tak? Media massa kita S bawah ni. Mana? Ni, 8. Ni. Saya dapat dekat sini. Kawasan sini. 8. Okey. Faktor, hanya kedua-dua faktor keluarga dan media massa. 8. Okey. Hanya media massa. Baru tadi kita dapat ni di luar sini. Saya guna ni lah. Warna ni dah ada dah. Ni hijau. Ni hijau dah ada dah. Semua warna dah ada ni. Warna pink. Ni. Berapa? Hanya media massa lah ni. Tadi kan? 11. Okey, 11. Masyarakat. Dia pengaruhi oleh masyarakat. Dia tak bagi tahu hanya masyarakat. Kalau hanya masyarakat, 33. Jadi, kalau dia nak tahu semua ni lah. 33 tambah dengan 6 tambah dengan 3. Betul? Tambah dengan 12. So, kira jumlah dia 33 tambah dengan 6 tambah dengan 3 tambah dengan 12. So, jumlah semua 54 untuk masyarakat. Sebab dia tak bagi tahu sahaja. Okey. Ini dapat 54. Okey. Itulah. Kita perlu kaitkan info yang diberikan apa semua tu dengan gambar Raja Van. Okey, seterusnya soalan nombor 12. Okey. Persatuan Sejarah telah memperkenalkan permainan tradisional kepada 40 orang ahlinya. Okey, kita ada dekat sini yang pertama. Bilangan kita bagi set semester kita ada 40 orang. Sebanyak 17 orang bermain ceper. Tahu ceper? Kau? Ceper. Saya letak C lah, ceper. Okey. Ceper 17 orang. Bilangan 25 orang bermain batu seremban. Batu seremban. Okey, berapa orang? 25 orang. 18 orang bermain congkak. Alamak, ceper dah ada dah, batu seremban dah ada, congkak K lah, congkak. Saya ambil K congkak. Okey, 18 orang. 8 orang bermain ceper dan batu seremban. Okey. Ceper dan Okey, bilangan ceper dan batu seremban. Okey. Mana dia? 8 orang bermain ceper dan batu seremban. 8 orang. 3 orang bermain ceper. Dan 3 orang bermain ceper.
Ceper sahaja ni Ceper sahaja. 3 orang. Oh, sorry. 3 orang bermain ceper, congkak dan batu seremban. Maksudnya di sini ceper, congkak dan batu seremban. 3 orang. Boleh? Okey. So, jika bilangan ahli yang hanya bermain batu seremban ialah 2 kali bilangan ahli yang hanya bermain congkak. Bilangan ahli yang hanya bermain batu seremban 2 kali bilangan ahli. Ini dia punya info ni tricky nanti ni. Ini. 2 kali ni. Okey, tricky kat situ. Sekejap lagi kita tengok. Okey. Sebelum tu, saya suka nak lukis dulu. Cikgu suka lukis dulu lah. Supaya cikgu nampak gambaran dia dulu. Apa yang kita nak buat sebenarnya ni. Okey, cikgu lukis dulu. Kita ada berapa? 3 set. Iaitu set ceper, set batu seremban dengan set congkak. Betul tak? Ceper, batu seremban dengan congkak. Okey. So, ceper dia bagi tahu dekat sini ada 17. 17 termasuk semua kelas. Jadi, saya letak dahulu yang ini. 3. Saya suka letak ini dulu. 3. Kenapa? Sebab nanti kita nak tolak. Okey. Saya tak letak 17 dulu. Kenapa? Kalau saya letak sini 17, saya tak tahu lagi bilangan ni berapa, bilangan ni berapa. Jadi, saya tak letak dulu. Okey. Saya hilangkan 17 dulu. Okey. Saya tengok info yang kedua dia bagi. Okey. Ceper dan batu seremban. Bahagian sini. Ceper dengan batu seremban. Kawasan sini. Ini dengan sini. Dia bagi tahu sebanyak berapa? Sebanyak 8. Maksudnya 8 ni termasuk dengan 3. Jadi kita kena tolak. Kawasan sini 8 tolak dengan 3 kita dapat 5. Boleh kelas? Okey, seterusnya okey. Dia bagi tahu, saya rasa macam saya ada tertinggal ni. Kejap kita cek balik. 17 orang ada, 25 ada, 18 ada, 8 ada. Ada satu lagi tu. Ni. 12 orang bermain batu seremban dan congkak. Batu seremban dan congkak. Ada 12. Itulah. Okey. 12 orang bermain batu seremban dan congkak. 3 orang main ceper. Ni. Tertinggal satu info. Tengok balik 17 ada. 25 ada. 18 ada, 8 ada, 12 ada, 3 ada. Okey, 40 ada. Okey, sorry, minta maaf. Terlepas pandang dekat sana. Maksudnya dekat sini. Okey. Batu seremban dengan congkak. Batu seremban dengan congkak, bukan ceper. Okey, sini. Congkak. Maksudnya kawasan mana? Kawasan sini. Kawasan sini dengan kawasan sini. Betul tak? Kawasan situ. So, batu seremban dengan congkak B dengan K tu 12. Maksud sini 12 kena tolak dengan 3. Saya dapat di sini berapa? Dapat di sini 9. Boleh kelas? Okey, seterusnya. Saya nak tahu bilangan bagi congkak dekat sini. Dia bagi tahu. Okey. 17 kan? Okey, saya nak tahu kawasan situ sudah. Okey. Bilangan bagi 18. Okey. Dia ada bagi tahu pada kita apa tadi? Info yang paling penting tu. Batu seremban hanya batu seremban 2 kali bilangan ahli yang hanya bermain congkak. B dengan K ni. B dengan K. Tadi kita buat nisbah. Sekarang 2 kali ganda. Maksudnya di sini,
bilangan bahagi batu seremban adalah 2 kali ganda bagi bilangan main congkak. Betul kelas? Okey. So, kalau kita tengok dekat sini, boleh tak saya tahu bilangan yang hanya main batu seremban? Batu seremban tadi kita ada tak? 25. Maksud sini kita tak boleh letak 25. Okey, keluarkan Untuk bilangan hanya main batu seremban, okey, so 25, saya kena tolaklah dengan 5, saya kena tolak dengan 3, saya kena tolak dengan 9 untuk tahu bilangan sini berapa. Boleh kelas? Okey, sebab 25 ni semua ni termasuk 5, 3, 9. Jadi kalau saya nak tahu hanya je, jadi kita kena tolak. Jadi 25 tolak 5, tolak 3, tolak 9, saya dapat di sini 8. Ini 8. Maka di sini 8. So, 2 kali ganda daripada bilangan congkak. Maka untuk cari bilangan congkak, 8 dibagi dengan 2. Saya dapat 4. Boleh kelas? So, sini saya dapat 4. Boleh saya tahu untuk congkak saja? Sini dia bagi 18 kan? Betul? Maka bilangan bagi congkak adalah saya akan ambil 18 tolak yang diberikan di sini. 4 tolak 9 tolak 3. Okey, 18 tolak 4 tolak 9 tolak 3, saya akan dapat 2. 2 ni kat mana? Sini. Boleh kelas? Untuk congkak kita dah selesaikan. Okey. Seterusnya, untuk ceper. Bilangan ceper, kita tahu jumlah dia semua berapa? 17. Betul kelas? Ni, 17. Yang kita ada untuk ceper, okey, saya cari bilangan ceper. So, saya tahu bahawa 17, saya kena tolak dengan 2, tolak dengan 3, tolak dengan 5. Kenapa? Kawasan sini ceper, ni semua ni ceper. Okey. Jadi, 17 tolak dengan 2, tolak dengan 3, tolak dengan 5, saya dapat 7. Maka bilangan 7 sini adalah ini. Saya dah selesai itu. Okey, error connection. Okey. So, kalau okey, jadi baru kita lihat soalan dia. Hitung bilangan ahli yang bermain batu seremban sahaja. Jadi, saya lihat dekat mana? Saya lihat dekat gambar raja van saya. Yang main batu seremban. Mana batu seremban? 8. Betul tak ni? Ini saja ni. Kawasan ini saja. 8. Saya dapat. Okay, ini dapat 8. Yang bermain kedua-dua permainan ceper dan congkak C dan K. Kedua-dua ceper dengan congkak. Dekat mana ni? Ni sini. Kedua-dua. Berapa? 2 tambah 3 dapat 5. 2 tambah 3 saya dapat 5 orang. Okey. Yang bermain ceper saja. Ceper. Mana? Ceper. Ceper yang ini. Ini. Ceper saja. 7. Okey, yang tidak melibatkan diri dalam permainan tradisional. Okey, maksudnya dia berada di luar. Jadi, maksudnya kita dah ada ni. 40 ni kita kena tolak semua. Macam mana nak cari? Okey, jadi maksudnya bilangan kita, bilangan bagi set semester kita akan tolak dengan jumlah semua sekali, iaitu C kesatuan B kesatuan dengan K. Ni. Okey. Jadi saya dapat dekat sini bilangan semester kita 40. Saya akan tolak dengan bilangan semua sekali. Okey, jadi ambil 7 tambah 2 tambah 4 tambah 9 tambah 8 tambah 5 tambah 3. Boleh? 7, 2, 4, 9, 8, 5, 3. So, saya jumlahkan di sini, saya dapat
7 tambah 2 tambah 4 tambah 9 tambah 8 tambah 5 tambah 3. Saya dapat 38. Jadi 40 tolak dengan 38. Maka saya dapat jawapan dia 2. 2 ni maksudnya berada di luar. Macam ni. 2 dia dekat luar. Luar set semester kita. Okey, jadi jumlah di sini yang tidak melibatkan diri adalah 2. Okey, kita pergi pada soalan yang terakhir untuk praktis komprehensif kita ni. Okey, kajian terhadap 80 orang murid tentang penggunaan jenis pengangkutan ketika balik ke kampung menunjukkan sebanyak 25 orang menaiki keretapi. Okey. Jadi bilangan semua kita ada 80. Keretapi. Okey lah. Keretapi. Apalah, saya letak A lah. Saya wakilkan. Keretapi. Saya tulis sini ya. Keretapi. Saya letak A. Wakil. Okey. Sebanyak 25 orang menaiki. Sebanyak 25 orang menaiki keretapi. Keretapi, betul lah. 25 keretapi. Dan 48 orang murid menaiki keretapi atau kereta. Okey, kereta. Saya letak sini. Ada apa lagi kat sini? Keretapi, kereta. Ada bas. Kereta saya buat ni lah. Saya buat C. Bas saya buat B. Sebab B kan. Kereta. Kereta kan car. Jadi saya buat C lah. Jadi bilangan A atau C adalah sebanyak 48. Kereta car. Okey. Jika 7 orang murid menaiki keretapi dan kereta. Okey, bilangan murid menaiki keretapi dan kereta sebanyak 7 orang. Okey, 5 orang murid menaiki bas dan keretapi. Okey, bas dan keretapi. Okey, A dengan B. A dan B sebanyak 5 orang. Serta 2 orang murid menggunakan ketiga-tiga pengangkutan. Maksudnya di sini A dan B dan C. Saya ada 2 orang. Okey. Berapakah bilangan murid yang menaiki bas atau keretapi sahaja? Menaiki, yang dia nak tanya soalan di sini, bas atau keretapi. A atau bas. Berapa? Okey. Jadi saya kena buat gambar rajah van untuk saya tahu dengan lebih lanjut dia punya ni. Perwakilan dia. Okey, yang pertama lukis dulu gambar rajah van kita ada 3. Okey, iaitu kita ada A, kita ada B dan kita ada C. A, B dan C. Okey, apa diberikan pada kita yang pertama di sini? Bilangan A kita 25. Saya tak nak. Saya suka buat yang mana? Ini. Kenapa? Sebab itu berada di tengah-tengah sini. 2. Setuju? Setuju. Okey, seterusnya. Saya ambil mana? Saya ambil ni. 5. A bersilang dengan B. Dekat mana A bersilang dekat B? Sini. A bersilang dengan B. Kawasan sini. Termasuk 2. Kan kita dah buat dah kan sebelum ni. Jadi maksudnya di sini 5 akan tolak dengan 2 akan dapat 3 kawasan situ. Boleh? Okey, seterusnya saya pergi sini pula. 7 ni. A bersilang dengan C. Okey, saya ambil yang mana? A bersilang dengan C mana? Ni. Kawasan situ. Jadi di sini 7 tolak dengan 2 akan dapat 5. Okey, faham kan kenapa saya tolak dengan 2 tu kan? Okey, barulah saya pergi pada bilangan bagi keretapi A ni. Okey, bilangan bagi keretapi berapa kita ambil tadi? 20, 25. Maka saya nak tahu keretapi sahaja. Maksudnya keretapi sahaja dapat 25 tolak dengan 5 tolak dengan 2 tolak dengan 3. Okey, so saya dapat di sini 15. 15 dia kat mana? Sini.
15. Boleh kelas? Okey, saya teruskan. Okey, teruskan lagi. Okey, saya pergi pula pada apa dia bagi tahu tadi? Soalan dia. Menaiki bas atau kereta api sahaja. Okey. A bersilang dengan C 48. Ini, saya nak pakai yang ni pula, 48. Okey, 48 ni dekat mana? 48 ni adalah, kita tahu bahawa kita punya A bersilang kesatuan dengan C 48. Jadi, saya punya A ada A kesatuan C sama dengan 48. Betul tak? So, saya nak cari C saya sahaja, maka saya ada A saya jumlah semua 25. Betul tak? Betul tak? So, kesatuan dengan C saya 48. Jadi, kalau saya nak cari C saja, jadi 48 saya tolak dengan 25, saya akan dapat 23. 23 saya dekat sini. 23. Boleh kelas? Boleh? Boleh saya teruskan? Okey. Apa lagi yang dibagi pada kita? Saya dah pakai 25, dah pakai 48, dah 7, dah 5, dah 2, dah 80. Okey, 80. 80 ni adalah semuanya sekali kan tadi? Okey, jadi 80 orang, dia tak bagi tahu pun tak menaiki mana-mana kan? Jadi 80 ni saya nak buat 80, saya nak tolak semua sekali. Okey, jadi saya nak tahu bahagian B sahaja. Jadi saya buat 15, tolak dengan 5, tolak dengan 23, tolak dengan 3, tolak dengan, ni tambahlah semua ni. Okey, tambah dengan 2. Jadi di sini saya dapat 15 tambah dengan 5 tambah dengan 23 tambah dengan 3 tambah dengan 2, saya dapat 48. Jadi 80 tolak 48, saya dapat 32. 32 ni di mana? 32 ni adalah pada B sahaja. Jadi soalan kita adalah bilangan bagi A kesatuan dengan B. Tengok dekat sini pun dapat boleh jumlah ni. Ataupun kita boleh kata bilangan bagi A kesatuan bagi B adalah bilangan bagi set semester kita. Saya tolakkan dengan bilangan C. Betul tak? Yalah, C ni. Saya tolak lah. Ada banyak cara. Okey, 80 tolak yang ini saya ada 23 tambah dengan 5 tambah dengan 2. So, saya dapat di sini 23 tambah 5, 28, 2, 30. 80 tolak dengan 30. Saya dapat 5. Cikgu telah menjawab sampai soalan yang ke-13 bagi video yang ketiga ni. Jadi cikgu harap konsen ini boleh dimanfaatkan oleh semua. Jadi kita jumpa lagi di video yang akan datang. Sekian salam daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jangan lupa tekan butang subscribe dan like dan juga tekan loceng. Bye.